Salam sejahtera saya ucapkan. Hai, nama saya Hesti Yazkiel Ilimin, Nomatrix 211465 dari program Bachelor Science Biology dengan pendidikan. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang laporan refleksi kendiri latihan mengajar saya di sekolah Dato' Abu Bakar Baginda. Sebelum itu, saya ingin perkenalkan penyelia dan guru pembimbing saya. Penyelia tumpuan pertama saya ialah Dr. Wan Muhammad Syazwan bin Wan Solahuddin. Penyelia tumpuan kedua saya ialah Dr. Nur Azrizal bin Abdul Wahid dan guru pembimbing major saya ialah Puan Siti Nurbaya bin Haji Sayuti. Manakala guru pembimbing bagi subjek minor saya ialah Puan Rosmina binti Muhammad. Oke, sepanjang berada di sekolah Abu Bakar Baginda, saya diberikan dua kelas, yaitu 4E1 untuk mengajar biologi dengan bilangan pelajar seramai 17 orang. Kelas yang kedua ialah kelas 4C2 untuk mengajar sains, di mana bilangan pelajar ialah seramai 29 orang. Di dalam pembentangan saya hari ini, saya akan membentangkan 4 aspek yang akan difokuskan, yaitu proses PDPC, co-curriculum, interaksi, dan hal-hal lain. Oke, kita pergi kepada aspek yang pertama, yaitu proses pengajaran dan pemudahcaraan. Di mana isu yang pertama yang saya hadapi ialah sebahagian besar pelajar, terutamanya di 4C2, pada awal saya melakukan latihan mengajar, mereka menunjukkan sikap pasif, kurang bertanya, dan hanya menjawab jika dipanggil, dan kurang responsif terhadap aktiviti pengajaran yang saya jalankan. Ini mungkin disebabkan beberapa faktor seperti mereka masih malu-malu terhadap saya, masih kurang selesa, ataupun pengajaran saya yang kurang menarik dan saya tidak dapat mendekatkan diri lagi dengan mereka. Jadi, apakah tindakan yang saya lakukan? Ialah dengan menggunakan pendekatan soal jawab berpandu untuk membantu pelajar pasif menjawab secara berperingkat. Sebagai contoh, apabila saya mengajukan soalan, saya memberikan beberapa hint ataupun pertolongan supaya mereka dapat menjawab soalan tersebut. Seterusnya, saya juga menjalankan berbagai pengajaran aktiviti Pak 21 agar mereka lebih tertarik uh, dalam melakukan dan terlibat sama dalam aktiviti pengajaran. Jadi, kesimpulannya, selepas tindakan saya itu, murid terlibat lebih aktif dalam aktiviti PDPC. Isu yang kedua ialah penggunaan istilah biologi dalam bahasa Inggris menyebabkan pelajar keliru dan pasif sekaligus menurunkan keberkesanan PDPC. Ini berlaku di kelas 4E1. Jadi, di kelas 4E1 ini, walaupun mereka ialah pelajar yang mengambil program dual language program, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris, eh, buku buku konten mereka itu ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi, ada beberapa pelajar yang masih kurang mahir dalam bahasa Inggris, menyebabkan pemahaman mereka sedikit kurang. Jadi strategi yang saya laksanakan agar semua murid saya itu mengalami pembelajaran yang efektif, saya melaksanakan strategi code switching, di mana saya memberikan penjelasan berganda, yaitu mula-mula saya akan menjelaskan konten dalam bahasa Inggris, dan seterusnya saya akan menjelaskan konten tersebut semula dalam bahasa Melayu.
Ini menjadikan pemahaman murid di kelas 4E1 menjadi semakin meningkat. Oke, seterusnya isu yang kedua ialah gangguan semasa PDPC sama ada oleh budaya pelajar ataupun aktiviti sekolah. Apa yang saya maksudkan di sini sebagai budaya pelajar ialah sikap pelajar semasa ingin masuk ke kelas. Sebagai contoh, eh, kelas sewaktu pagi sebelum masuk ke kelas dan juga kelas selepas rehat sebelum masuk ke kelas. Pelajar sangat lambat untuk masuk ke kelas. Untuk masuk ke kelas menyebabkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang saya rancang tidak dapat dijalankan secara efektif disebabkan kekurangan masa. Jadi, apakah tindakan yang saya lakukan? Ialah dengan merancang RPH yang lebih fleksibel dengan aktiviti yang saya lakukan lebih ringkas. Ah, lebih ringkas seperti kuis refleksi atau ulang kaji ringan untuk membolehkan pengajaran saya itu efektif. Jadi, kelas-kelas yang berada di selepas waktu rehat dan sebelum kelas bermula di waktu pagi itu, RPH saya akan lebih fleksibel. Ini menyebabkan eh, selepas menggunakan tindakan ini, PDPC saya berjalan lebih lancar. Baik, sekarang kita pergi ke aspek yang kedua. Di sini, sekolah ini saya telah diberikan kelab kebudayaan untuk kelab dan persatuan, di mana antara aktiviti yang saya lakukan di kelab dan persatuan ini adalah membantu dalam latihan puisi dan lagu, di mana saya sebagai seorang ahli band yang mempunyai sedikit pengetahuan dalam memainkan alat musik dan juga pengaturan suara, sedapat sedikit banyak membantu guru dan juga murid untuk menjalani latihan bagi pertandingan puisi dan lagu mereka. Selain itu, saya juga memantau aktiviti murid semasa mereka melakukan perjumpaan ataupun latihan kebudayaan. Seterusnya, saya juga bertugas untuk membantu mengambil kedatangan murid di dalam aktiviti kelab dan kebudayaan ini. Seterusnya, pergi ke badan beruniform, di mana saya telah diberikan badan unit beruniform Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Di dalam unit beruniform ini saya juga menjalankan beberapa aktiviti dan tugas, antaranya ialah bertugas untuk mengambil kehadiran murid sewaktu perjumpaan. Selain itu, saya mengendalikan aktiviti persatuan kerana guru-guru mempunyai apabila guru-guru utama ataupun guru tetap mempunyai kesibukannya masing-masing, saya akan mengambil alih peranan mereka dan mengendalikan aktiviti persatuan. Antaranya yang saya telah lakukan ialah aktiviti mengenal barang-barang seperti pertolongan cemas. Selain itu, saya juga membantu dalam perkemahan unit beruniform, di mana saya telah menjadi salah satu orang juri dalam eh, aktiviti unit beruniform, yaitu aktiviti malam kebudayaan. Di sini, melalui aktiviti-aktiviti ini, saya telah dapat mengasah lagi kemampuan saya sebagai seorang guru untuk menilai murid. Seterusnya ialah sukan dan permainan, di mana antara aktiviti yang saya lakukan ialah mengelola aktiviti permainan bola balik, di mana saya menerangkan peraturan dan teknik
bermain bola baling, di mana kebanyakan pemain pelajar-pelajar yang berada di persatuan bola baling ini tidak mempunyai pengetahuan asas dan teknik asas untuk bermain bola baling. Selain itu, saya juga mengambil gambar dan melakukan sedikit laporan bagi pasukan dan permainan punya klub. Seterusnya, kita pergi kepada interaksi sosial, aspek interaksi sosial. Eh, yang pertama sekali ialah hubungan dengan pentadbir. Hubungan saya dengan pentadbir sangatlah baik, di mana barisan pentadbir sangat mesra dan senang didekati, menjadikan mereka lebih mudah untuk dirujuk apabila kami ingin bertanya sesuatu ataupun ingin melakukan program. Seterusnya, mereka juga memberikan banyak sekali bantuan dari segi panduan atau panduan terhadap segala aspek berkaitan dengan sekolah. Oke, seterusnya, hubungan dengan guru pembimbing. Hubungan saya dengan guru pembimbing sangatlah baik, di mana setiap kali perjumpaan dengan guru pembimbing ataupun apabila guru pembimbing datang untuk melihat saya melakukan pengajaran, eh, s- kami melakukan banyak sekali perbincangan, terutama sekali dari aspek eh, RPH, eh, RPH, teknik pengajaran, dan gaya intonasi sebagai seorang guru. Seterusnya ialah hubungan dengan guru-guru lain. Hubungan guru-guru dengan guru-guru lain sangatlah rapat, di mana kami guru-guru di sekolah Dato' Abu Bakar Baginda ini mempunyai budaya seperti makan bersama pada hari Jumat, di mana budaya ini dapat mengeratkan hubungan kami karena kami dapat berkumpul bersama dan makan bersama sekaligus bersembang dan bercerita, berkongsi pandangan dan maklumat di antara kami, di antara satu sama lain sewaktu aktivitas begini. Seterusnya pula, hubungan dengan rakan-rakan, di mana eh, hubungan saya dengan rakan-rakan sangatlah baik, di mana hubungan kami kami meluangkan banyak sekali masa di dalam dan luar sekolah untuk membantu eh, membantu PDPC, selain itu membantu juga emosi dan juga persiapan program sekolah. Oke, seterusnya kita pergi ke aspek hal-hal lain. Antara hal-hal lain yang saya telah lalui sepanjang berada di SMK atau Abu Bakar Baginda ialah sambutan Hari Guru, di mana sewaktu sambutan Hari Guru ini para guru-guru praktikal diberikan tugas untuk melakukan satu persembahan. Jadi saya dan guru-guru praktikal lain menghasilkan satu persembahan berbentuk deklamasi saja dan juga penghasilan video tentang bagaimana cara menghargai guru. Selain itu juga ada juga terlibat aktif dalam mesyuarat guru dan juga aktiviti merentas desa dan juga sukan sukan antara guru lah. Jadi melalui aktiviti-aktiviti ini kami dapat mengeratkan lagi hubungan di antara kami, bukan saja guru tetapi juga guru-guru praktikal, di mana banyak sekali informasi dan pengajaran. Selain pengajaran dan pembelajaran, ada juga sokongan emosi yang kami dapat melalui daripada melakukan hal-hal lain ini. Seterusnya ialah kita pergi kepada aspek pengalaman pembelajaran. Jadi, dari segi pengalaman pembelajaran saya sepanjang di sini, di mana pertama sekali ialah kawalan bilik darjah. Awal sekali kawalan bilik darjah saya tidak begitu baik, tetapi seiring dengan waktu kawalan bilik darjah saya, pengurusan masa saya, pengelolaan aktiviti dan juga pengaplikasian pembelajaran abad ke-21 semakin baik dengan bantuan para guru pembimbing, lecturer, dan juga guru-guru dan rakan-rakan yang lain. Seterusnya,
perkara penting yang diperoleh adalah pengalaman dari segi pelbagai aspek seperti eh, pengurusan massa, pengurusan stres, pengurusan proyek ataupun pengurusan proyek, pengurusan pelajar dan lain-lain. Semua itu menjadi pemangkin kepada kemandirian saya sebagai seorang guru, di mana saya juga dapat eh, meningkatkan lagi nilai keikhlasan dan bertanggung jawab saya terhadap pengajaran saya supaya saya dapat mengajar murid dengan lebih ikhlas dan juga menghasilkan pembelajaran yang lebih berkualiti. Semua ini bersatu dan membentuk kemahiran insania saya yang lebih menyeluruh. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.